Yang dihormati lagi dikasihi Pastor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, Pengarah Atma UKM dan juga pengurusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang kami hormati juga Dr. Azizul bin Haji Ismail, juga pakar rujuk bahagian peristilahan pendidikan bahasa di Dewan Bahasa dan Pustaka, rakan-rakan ahli akademik, para pelajar dan para pelayar media sosial yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama pada pagi ini dalam satu program yang dinamakan sebagai Wacana Dakwah Siri keempat. Dianjurkan oleh Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, Atma UKM dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Mauduk yang akan dikupas oleh para pembicara pada pagi ini iaitu berkisar tentang kesantunan bahasa dalam media sosial. Rakan-rakan dan para pelayar yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, topik kesantunan sangat sesuai dengan masyarakat Malaysia dan juga masyarakat Melayu kerana antara ciri yang menjadikan bangsa Melayu dan juga rakyat Malaysia ini istimewa ialah ciri kesantunan itu sendiri. Namun, mutakhir ini disebabkan ledakan teknologi maklumat yang berlaku dengan begitu cepat, ada kalanya aspek bahasa ini kurang diberikan perhatian oleh para pengguna. Khususnya dari sudut kesantunan bahasa dan elemen-elemen yang berkaitan dengan kesantunan itu. Oleh yang demikian, Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, Atma dan DBP mengambil langkah untuk mengadakan wacana dakwah siri keempat ini khusus bagi membincangkan tajuk seperti yang telah dinyatakan sebentar tadi. Kami menampilkan dua orang pembicara yang sangat pakar dalam bidang masing-masing. Yang pertama sudah tentulah Pastor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, nama yang begitu terkenal di tanah air dan juga di peringkat global. Dan yang kedua, tidak kurang juga kepakarannya, Dr. Azizul bin Haji Ismail. Penyelidikan beliau menjurus tentang kesantunan bahasa yang kesantunan bahasa dalam media sosial. Jadi kami merasakan kedua tokoh ini sangat sesuai untuk mengupas tajuk yang telah dipilih. Untuk pusingan yang pertama ini, majlis mempersilakan Yang Bahagia Datuk Seri Profesor Awang bin Sarian untuk membicarakan tentang bahasa Melayu dalam media sosial, cabaran dari aspek kesantunannya. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bagaimana? Dapat dengar suara saya kan? Boleh tu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf kerana tidak begitu tak mendapat kejelasan sebenarnya program kerana saya ialah baru selesai simposium pengantaran bangsa Melayu hingga malam tadi. Jadi pagi ini saya dimaklumkan ada satu program, tapi ada dua program bertindih, satu TV per TV. Jadi saya pada sangkaan saya TV per TV
itu yang akan mengisi slot bicara dakwah. Jadi saya pun agak keliru sedikit. Jadi dan tak ada apa ni susulan daripada pihak penganjur. Tak apalah. Jadi akan cuba saya ulas isu yang dibangkitkan tadi, iaitu cabaran penggunaan bahasa Melayu dalam media sosial. Baik, pertamanya media sosial sekarang sudah seakan-akan mengambil alih media arus perdana. Itu satu keadaan yang agak ironis, kerana dahulu yang kita katakan media arus perdana itu ialah media yang dikendalikan oleh pihak yang betul-betul berwibawa, seperti stesen radio dan TV milik kerajaan ataupun syarikat, tapi syarikat yang berwibawa. Tapi sekarang media sosial bukan saja dikendalikan oleh pihak yang berwibawa, bahkan juga oleh individu ataupun oleh persatuan atau badan-badan yang secara bebas boleh membuka pelantar, membuka portal dan membuka laman masing-masing. Jadi keadaan ini juga memberikan suatu menimbulkan isu dalam konteks kewibawaan badan ataupun individu yang mengendalikan media sosial itu. Walaupun ada Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi atau Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM, tetapi SKMM tidak akan mungkin dapat mengawal seluruh media sosial yang ada oleh sebab jumlah yang terlalu besar. Dan oleh sebab itu pada hemat saya perlu ada satu bentuk pemantauan dan juga satu mekanisme untuk memastikan media sosial yang sampai pada masyarakat itu mempunyai tanggungjawab yang besar. Tanggungjawab dalam konteks akhlaknya, dalam konteks hubungan dengan masyarakat, dengan khalayak dan sebagainya. Ini pada saya itu sebagai permulaan untuk komen saya tentang makna media sosial. Jelas bahawa dalam keadaan sekarang ini, seperti saya katakan, media sosial seakan-akan sudah mengambil alih konsep media perdana. Orang sudah kurang berminat atau memberikan perhatian pada yang dikatakan media perdana. Kali saya sendiri pun hampir barangkali bertahun-tahun sudah tidak menunjukkan minat untuk menonton televisyen yang dikatakan televisi arus perdana. Hanya takdirnya sewaktu saya dalam kereta, saya memandu kereta, saya hanya membuka radio IKIM. Itu saja barangkali kalau dikatakan saya memanfaatkan media arus perdana. Tetapi media sosial demikian luasnya. Sebahagian kegiatan saya sendiri juga melalui media sosial. Baik media sosial yang rasmi, Dewan Bahasa Pusaka, Atma UKM ataupun persatuan yang saya anggotai ataupun yang saya terlibat. Tetapi saya dapati ada media sosial juga yang menimbulkan masalah kerana soal kawalan itu tadi. Sudah beberapa kali sewaktu PKPM dahulu mengadakan siri syarahan falsafah bahasa yang saya berikan sebanyak 4 bahagian. Jadi salah satu bahagian itu hilang. Artinya tidak dapat ditonton lagi dan saya pun tidak dapat membuat semakan bicara saya tentang falsafah bahasa dalam episod ataupun bahagian yang hilang itu. Dan dalam beberapa webinar juga telah timbul masalah apabila ada penceroboh yang masuk dengan menayangkan perkara yang di luar batas akhlak. Itu ditonton oleh oleh panel, oleh peserta dan juga oleh orang yang
yang mengikuti program itu. Jadi bahkan di UKM dalam 5-6 bulan lepas juga sebuah fakulti diceroboh ketika sebuah majlis yang berlangsung dalam bentuk dalam talian. Dekan fakulti berkenaan menghubungi saya dengan rasa cemas untuk menanyakan apakah alasan dan caranya untuk menjelaskan perkara itu pada pihak pimpinan universiti, kerana takdirnya pada waktu itu nak chancellor juga hadir, jadi dikuatiri akan timbul masalah disiplin dan sebagainya, kerana seolah-olah fakulti tidak mampu untuk mengawal media sosial yang dikendalikannya. Jadi ini memang isu yang timbul dalam media sosial yang wujud sekarang ini. Saya memberikan ilustrasi itu ataupun contoh itu untuk menunjukkan betapa gawatnya masalah media sosial sekarang. Dan media sosial sekarang juga digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain daripada ilmu dan maklumat. Kita menghargai media sosial yang menjadi wadah untuk menyampaikan ilmu dan maklumat. Tentu itu sesuatu yang positif. Tapi apabila media sosial digunakan untuk memfitnah, mencerca, mengadu domba, menimbulkan rasa cemas, menyiarkan hal-hal yang bukan merupakan fakta ataupun kenyataan, maka dengan sendirinya keadaan itu menyebabkan ketidakstabilan sosial, ketidakstabilan psikologi, dan ketidakstabilan hubungan dalam masyarakat, bahkan dalam kelompok-kelompok yang kecil seperti kelompok persatuan, institusi, di tempat kerja, dan tidak mustahil juga dalam kelompok keluarga. Apabila media sosial menyerang, kalau takdirnya anggota keluarga sedang menonton bahan terbitan atau siaran media sosial itu, dan timbul sesuatu yang bercanggah antara seorang lain keluarga itu, barangkali akan timbul masalah kekacauan dalam kerukunan rumah tangga ataupun dalam kestabilan sesebuah keluarga. Jadi berkaitan dengan itu, saya melihat kesan-kesan positif dan negatif yang dapat kita perhatikan dengan adanya media sosial. Kesan positif saya kira banyak. Kita dapat memperoleh ilmu dan maklumat dan dapat bertukar-tukar fikiran melalui media sosial. Tetapi juga kesan negatifnya apabila media sosial disalahgunakan dan dalam konteks bahasa, bukan saja soal bahasa yang tidak keruan ataupun yang tidak gramatis, yang tidak menepati sistem bahasa, tapi yang lebih parah ialah penggunaan bahasa yang tidak santun, bahasa yang terkeluar daripada sistem adab, sistem sosial dan sistem budaya. Dan keadaan ini kian meluas sekarang apabila timbul kegairahan pengendali media sosial atau pemilik media sosial itu memperalatkan media untuk kepentingan ideologinya, untuk kepentingan ikrahnya, pemikirannya, untuk kepentingan termasuk juga kepentingan perniagaannya, sebagainya. Ini perkara yang menimbulkan keresahan pada saya, terutama pada kelompok yang memikirkan soal adab, soal hubungan sosial budaya yang baik, dan juga soal menjaga martabat tamadun kita sebagai bangsa yang bukan saja berbudaya tinggi, tapi bangsa yang takdirnya telah menerima risalah Allah SWT. Jadi bagaimana sebuah bangsa yang telah menerima risalah Allah tiba-tiba melaksanakan sesuatu yang mengingkari atau yang menyimpang daripada
syarat-syarat ataupun dalam menyimpang daripada lunas ilahi. Ini masalah besar yang sebenarnya melanda masyarakat kita. Dan malangnya, yang terlibat dalam soal ini bukan sahaja kalangan yang dianggap tidak berpendidikan, tapi juga termasuk kalangan yang berpendidikan. Bahkan ada kalanya perdebatan soal khilaf itu dizahirkan secara yang di luar batas adab. Seperti tidak menjaga adab tentang khilaf, perbedaan pandangan, pendapat dan sebagainya itu tidak ditangani secara yang beradab. Dan ini menyebabkan timbul kelunturan kewibawaan sebagai ilmuwan. Ilmuwan sendiri berdebat dengan cara yang tidak beradab, dengan menggunakan bahasa yang tidak kurang dahsyatnya berbanding dengan bahasa yang digunakan oleh orang yang tidak bernama ilmuwan, termasuk agamawan. Jadi saya kira ini akan menimbulkan suatu keruntuhan sosial apabila ilmuwan mula tidak dihormati, ilmuwan dibidas sewenang-wenangnya sebagaimana orang biasa yang tidak berilmu dibidas ataupun dikritik secara kasar, secara keras kerana media sosial terbuka tanpa tapisan dan tanpa kawalan. Itu saya kira pandangan awal yang saya sampaikan. Mungkin dalam pusingan lain jika ada, mungkin dapat saya tambahkan. Tetapi saya sendiri punya waktu yang terbatas. Kerana saya katakan daripada waktu yang sama, pukul 10 rupanya ada wawancara dengan sebuah stesen televisyen, tapi telah pun dapat ditangguhkan hingga mungkin 10.45 begitulah. Jadi saya serahkan dulu kepada Ustaz pengurusi untuk melanjutkan program. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Dr. Awang atas kupasan yang telah diberikan tadi. Jadi kita nampak di sini bahawa kebimbangan yang bukan sedikit yang diluahkan oleh beliau selaku cendekiawan dalam bidang ini, dan kita nampak bahawa sebagaimana yang dinyatakan oleh Prof. Datuk Seri Awang tadi, simposium bahasa yang berakhir pada Selasa iaitu semalam merupakan satu tindakan yang ataupun langkah yang memberikan nilai yang sangat tinggi untuk mengangkat martabat bahasa Melayu ke pada kedudukan yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Jadi kami mengharapkan supaya resolusi-resolusi yang dicapai dalam itu turut disambut oleh kita semua di Fakulti Pengajian Islam ini. Kita boleh membantu dan menyumbang menurut bidang yang kita ada juga. Baik, kita beralih pada pembicara yang kedua, iaitu Dr. Azizul bin Ismail. Dr. Azizul dalam penyelidikan dan yang dilakukan oleh beliau mendapati bahawa aspek kesantunan ini mempunyai ikatan yang kukuh dengan yang pertama dengan agama Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga turut bersabda dalam hadis-hadis baginda, walaupun tidak disebut kalimah kesantunan itu secara jelas, tapi menyampaikan kata-kata dengan bentuk yang sopan adalah salah satu ciri yang menggambarkan keunikan dan keistimewaan Islam dan umatnya.
Jadi saya buka ruang pada Dr. Azizul untuk mengupas tajuk kita supaya kita semua lebih jelas tentang apakah yang dimaksudkan dengan kesantunan bahasa dalam media sosial. Persilakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan, yang berbahagia Tuan Moderator, yang berbahagia Dr. Hazri Osman, dan juga kepada yang saya amat hormati, ahli panel yang pertama, yang berbahagia Datuk Seri Prof. Dr. Awang bin Sarian, dan juga hadirin yang saya muliakan pada pagi ini, dan tidak kurang juga kepada pelayar media sosial yang sedang mengikuti program ini secara langsung. Jadi apa yang telah ditimbulkan oleh ahli panel yang pertama itu tidak lari daripada perbincangan kita pada hari ini, dan disokong bahawa terdapat kebimbangan bukan sahaja melibatkan individu tapi sudah melibatkan kenegaraan, isu berkaitan kenegaraan, khususnya berkaitan dengan politik, berkaitan dengan isu yang berkaitan dengan hiburan, semua aspek kehidupan manusia. Jadi saya melihat kesantunan bahasa ini secara holistik, iaitu mempunyai empat kepentingan utama yang menyebabkan kenapa kesantunan bahasa ini perlu dijadikan teras dalam kehidupan kita. Seperti yang kita ketahui, untuk menjadi satu bangsa ataupun negara kita ini dihormati, kita perlulah menunjukkan sikap hormat menghormati, bermula dengan daripada individu dan kelompok masyarakat kita. Keduanya dalam bangsa itu sendiri, menunjukkan dalam konteks kita bangsa Melayu yang bertamadun dengan sifat sopan santunnya, dan juga aspek negara. Negara kita terkenal sebagai negara yang rakyat mempunyai sifat ramah tamah, menghormati tetamu. Semua itu elemen penting untuk membentuk kekuatan. Kekuatan sebuah, bukan saja membentuk individu, membentuk juga kekuatan sebuah bangsa dan negara itu sendiri. Jadi elemen yang pertama ingin saya sentuh ialah berkaitan dengan kesantunan bahasa itu sebagai teras agama. Itu amat penting bahawa kita ketahui bahawa kita ini dilahirkan sebagai khalifah di muka bumi ini, bukannya orang kata sebagai sia-sia kita di muka bumi ini. Kita mempunyai tanggungjawab, mempunyai amanah yang berkaitan dengan agama. Dan ini kita dapat lihat bahawa fitrah Allah memberi, Tuhan atau memberi bahasa, Allah memberi setiap bangsa itu bahasa. Jadi kita gunakan bahasa itu sebaik-baiknya untuk memakmurkan di dunia ini. Yang ini kita dapat seperti yang dimaklumkan dalam yang Tuan Pengerusi tadi, bahawa tidak disentuh secara spesifik berkaitan dengan kesantunan berbahasa, tetapi dalam Al-Quran ada menyebut hal-hal yang membincangkan hukum berkaitan dengan ghibah, iaitu membicarakan aib orang lain, mengadu domba, mengumpat, memaki, mencela, menyebar kabar bohong, menghina dan bergurau yang berlebihan. Ini kita bergurau yang berlebihan ni boleh kita aplikasikan dalam konteks kehidupan harian kita lah. Kadang-kadang kita bergurau dengan rakan kita, kita anggap itu perkara yang main-main je. Tetapi mungkin menyinggung perasaan ataupun menyinggung hati rakan kita tu. Akar nibung meresap, akar mati dalam perahu. Terbakar kampung nampak berasap, terbakar hati siapa yang tahu kan. Jadi itu antara ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang kita rasa bergurau, tapi telah menimbulkan mungkin menimbulkan macam keresahan dalam kalangan masyarakat. Baik, antara yang saya beri, antara surah yang membincangkan hal berkaitan dengan kesantunan ini ialah surah Al-Baqarah, iaitu surah kedua ayat ke-83. Berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim dan orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Itu ada unsur kesantunan. Kemudian surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 11. Janganlah kamu saling mencela antara satu sama lain, dan janganlah memanggil dengan gelaran yang buruk-buruk. Itu juga ada kata kesantunan. Dan surah Al-Hujurat, iaitu surah 49 ayat 12.
Janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang mengumpat sebahagian yang lain, dan apakah ada antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati. Jadi itu juga ada unsur berkaitan dengan kesantunan, iaitu kita hendaklah menggunakan bahasa yang baik. Itu dari segi aspek agama. Keduanya dari segi aspek bahasa itu, bahasa Melayu itu, kesantunan bahasa sebagai teras bangsa. Kita lihat sejarah bangsa Melayu ni terkenal dengan sebagai orang yang bersopan santun, bercakap dengan lemah lembut. Kita bercakap saya itu daripada perkataan sahaya, hamba, maksudnya kita merendahkan diri kita apabila bercakap dengan orang. Jadi telah membuktikan bahawa orang Melayu ni mempunyai kata kesantunan bahasa yang tinggi. Jadi untuk itu kita perlulah untuk generasi muda ni, dalam media sosial ni sebagai satu alat je, untuk kita sebagai alat untuk berkomunikasi. Jadi kita gunakanlah alat ini dengan cara yang baik untuk mengekalkan sejarah tamadun bangsa kita. Kita lihat beberapa ungkapan, dan saya juga beranggapan orang Melayu itu lebih bijak menikam manusia dengan kata-kata berbanding dengan senjata. Maksudnya ada juga peribahasa pisau senjata tiada bisa, bisa lagi mulut manusia. Itu antara ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan membicarakan tentang kesantunan bahasa ini dari aspek tamadun bangsa. Dan kita lihat beberapa kajian saya melalui pembacaan juga, hikayat Hang Tuah, kita lihat apabila jebat mengamuk, jadi sultan dalam keadaan yang bimbang, negara akan jatuh, sistem kesultanan akan runtuh. Baginda telah bercakap dengan santun kepada Hang Tuah, sudah laksamana penyembah daulat tuanku, maka titah raja ya kekasihku, dia panggil, bahawa aku terlalu amat beroleh malu. Adapun sekarang siapa dah lagi selain daripada kekasihku yang dapat menghapuskan arang pada muka ini. Maksudnya tuanku merendah diri, berbicara kepada pahlawan negara, bahawa negara nak kita sedang, institusi ini sedang kata mungkin akan runtuh, jadi mengharapkan Hang Tuah untuk membela lah tuanku pada masa itu. Dan kita lihat juga Hang Tuah dan Hang Jebat ni, ini dalam hikayat Hang Tuah, telah Hang Tuah menikam Hang Jebat. Dan Jebat dah nak mati, dan nak mati tu, sempat juga Jebat dia tak maki hamun Hang Tuah. Maka Hang Tuah dia kata, Hang Jebat berkata, hai saudaraku, makanlah nasi barang sesuap. Hang Tuah sempat lagi cakap kepada Hang Jebat. Maka sahut Hang Jebat pula, mohon diperhamba, tetapi yang kasih orang kaya itu tiadalah terbalas olehnya. Dan hanya Allah Ta'ala jualah yang membalasnya. Maksud dalam keadaan yang begitu pun orang Melayu ni masih ada lagi sifat untuk menggunakan kesantunan bahasa. Dan begitu juga ini berkaitan dengan sikap orang Melayu ni, terutamanya pada masa dahulu lah, pahlawan Melayu, orang yang kuat dikatakan daripada Tun Biajik ni dalam sejarah Melayu. Kalau tuan-tuan dan puan boleh lihat, dia ni kalau kita ceritakan kekuatan Tun Biajik ni, dia tikam tak talut, bakar tak angus, kehebatan dia tu. Pada satu dalam peristiwa tersebut, Sultan Mahmud Shah telah pergi meniduri isteri dia, dalam keadaan marah, Tun Biajik balik, tetapi masih lagi boleh mengawal perasaan dia. Daripada dia hamba Melayu, tiada mahu mengubah setianya juga. Sekadar lembing, dia pegang lembing, ditimangnya dan berkata, hai Sultan Mahmud Shah, demikianlah perketi tuan hamba, sayang tuan hamba, tuan pada hamba. Jika tuan hamba bukan tuan pada hamba, nescaya lembing ini kutikamkan di dada tuan hamba. Masih ada lagi perasaan menghormati. Dan Sultan yang pada masa itu pun begitu berkuasa, apabila pengiring-pengiring dia nak bertindak lah. Janganlah kamu sekalian marah kerana katanya itu benar. Sedap sedia salah kita padanya, hukumannya mati, patut dibunuhnya oleh dia. Maksud dia, Sultan tu yang dah mengaku kesalahan dia bahawa telah melakukan dosa yang besar. Dan itulah dari segi dua aspek. Saya rasa nanti saya akan sentuh lagi dua, saya serahkan pada pengusi.
Baik, terima kasih Dr. Azizul. Jadi dalam kupasan oleh Dr. Azizul tadi, beliau telah menjelaskan bahawa memang bukanlah satu yang janggal untuk kita umat Islam khususnya mengamalkan kesantunan dalam apa jua aspek kehidupan, bukan dari segi bahasa sahaja, tapi kesantunan itu turut diterjemahkan dalam tingkah laku, ya, dalam ketika berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan siapa jua. Dalam dakwah pula, kita ada dua golongan. Sekurang-kurangnya kalau dalam pembahagian yang dibuat, dua golongan yang perlu menerima dakwah. Satu, golongan yang Muslim, dan yang kedua golongan yang bukan Muslim. Jadi kedua-dua golongan ini perlulah disantuni, bukan saja dari segi pendekatan, tetapi termasuk juga dari segi bahasanya. Golongan sasaran dakwah ini akan tertarik kepada kandungan dakwah yang dibawa oleh para pendakwah sekiranya bahasa yang digunakan ialah bahasa yang sesuai, bahasa yang meraihkan budaya yang diamalkan oleh golongan yang didakwahkan itu. Baik, kita teruskan lagi yang Dr. Azizul juga, Dr. Azizul, ya. Bagaimana konsep kesantunan bahasa ini, tapi ini soalan ini boleh diulas, doktor boleh ulas dari sudut yang mengikut keperkaraan doktor lah, ya. Bagaimana kesantunan bahasa ini boleh membentuk jati diri warga, jati diri umat, jati diri individu, sedangkan sesetengah orang berpandangan bahawa apa yang penting, bahasa itu tidak begitu penting, tapi yang penting ialah matlamat ataupun tujuan yang dikehendaki. Jadi bahasa ini tak kisahlah. Kalau contohnya nak mengkritik kan, nak mengkritik sesuatu, yang penting kritikan itu. Jadi apa bahasa yang digunakan bukan soalnya. Yang penting kritikan tu sampai dan pihak yang ingin ditegur itu dapat apa nak kata, ya, dapat disentuh perasaannya lah. Jadi silakan doktor. Tuan Pengerusi, soalan yang sangat baik. Ini sentuh juga soal politik. Machiavelli sudah cakap matlamat menghalalkan cara. Tetapi dalam konteks berbahasa, kita terpaksa menolak lah. Iaitu matlamat tidak menghalalkan cara. Itu satu pegangan bahawa sebenarnya tadi apa yang disentuh oleh pengerusi, katalah kita mempunyai dalam kehidupan salah satu aspek ialah kehidupan negara kita ni berharmoni. Kita hidup pelbagai kaum, agama, kita nak menyampaikan sesuatu tu, kita rasa sedap, seronok. Kita maki hama pihak lain, kita bercakap bahasa yang tidak santun, kita nak sampaikan kononnya tadi itulah matlamat kita tu. Tetapi kesan dia tu, kesan yang akan timbul berkemungkinan kita akan negara yang kita bina ini akan hancur dengan berlaku perkara-perkara yang kita tidak ada ini, yang tidak perlu kita sebutlah. Sebab itu isu-isu berkaitan dengan khususnya yang melibatkan negara ni, hidup harmoni ini melibatkan agama, melibatkan bangsa, tidak perlu disentuh semata-mata dengan kita nak mencapai matlamat tadi yang telah diterangkan oleh pengerusi, bahawa kita mempunyai kaedah untuk menyampaikan, katalah tadi dakwah. Dalam konteks dakwah ni bahasa lah, menyampaikan dari segi kesantunan bahasa. Bila kita gunakan bahasa yang baik, kita menggunakan pendekatan yang baik, berkemungkinan sahabat-sahabat kita dapat menerimanya dan tidak menimbulkan pula konflik, khususnya dari segi bahasa. Itu dari segi berkaitan dengan kehidupan negara. Dan tadi ada juga disentuh
kita nak bagi orang merasa, nak kata memang nak bagi dia merasalah dengan percakapan kita rasa kita menang. Tapi dalam aspek psikologi yang berkaitan dengan hakikat keinsanan, tidak ada menang atau kalah dalam komunikasi. Malah kadang-kadang kita rasa kita menang dalam komunikasi itu, kita puas, kita keluar, tetapi hakikatnya kita kalah di mata Yang Maha Esa. Kita kalah. Itulah maksudnya kita rasa kita dapat menyampaikan perkara sesuatu tetapi tidak menyentuh pun perasaan orang tersebut, malah lebih menimbulkan konflik. Hal ini dapat kita lihat dari segi teori psikologi sendiri, teori psikologi teori hierarki kehendak Maslow yang ada 5 tahap. Saya tak nak ulas yang tahap tu, saya ulas tahap keempat. Tahap keempat ni sebenarnya manusia ni dia ingin dihormati, dipanggil dengan nama yang mulia, panggilan yang disukai. Kalau kita kita suruh Rasulullah dia panggil isteri dia Ustaz ya Humairah. Kalau kita panggil sahabat kita, apa salah ya sahabatku yang beriman, tak ada masalah kan. Ya ayahandaku, ibuku yang dikasihi, isteriku yang ku sayangi, yang ku cintai, itu kan. Kita semua tu sebenarnya manusia ni dia suka menghargai, dan keempat tahap keempat tuan-tuan boleh rujuk. Dan ini menunjukkan bahawa keinsanan itu, matlamat itu untuk mencapai komunikasi itu penting perlu sampai, tetapi hal-hal yang berkaitan tadi dengan paduan kaum tadi, dan juga manusia itu sendiri, keinsanan manusia itu sendiri, hierarki Maslow tu. Dan juga orang Melayu ni dia terkenal daripada Orientalis dulu pun dia menghormati, dia kenali orang Melayu ni. Dia ada contoh di dalam buku berkaitan dengan penjajahan di negara-negara penjajah, setiap negara-negara penjajah ni, kata di Singapura, negara yang dijajah Hong Kong, di British ni dia ada kategorikan bagaimana masyarakat tersebut, dan dikategorikan orang Melayu ni sebagai the nature gentleman. Dia kata orang Melayu ni bersikap baik hati, suka berkenalan, suka kawan, kedamaian, lemah lembut. Maksudnya itulah, maksudnya orang kata tadi tidak menimbulkan menikam hati tadilah. Dan dalam petikan tersebut menyatakan, saudara jumpa saja satu kumpulan orang Melayu bercakap dengan mereka, saudara akan terpegun, terpaku dengan kelakuannya yang tinggi dan halus dengan tertibnya. Bila orang lain bersorak dan berteriak, orang Melayu cuma berdiam dengan tenang. Biasanya dengan orang yang belum dikenali, mereka agak reserve sedikit. Tapi mereka dapat berbaik dengan mudah dengan orang asing kerana mereka tidak punya perasaan rendah diri daripada orang lain, suka akan kedamaian dan peraturan, dan mereka boleh tergelak dengan senang, suka akan tolak ansur dan kebijaksanaan untuk mengelak pertengkaran, dan suka benar dengan jalan tengah. Ini Orientalis sendiri mengiktiraf Melayu ni sebagai ini, kelakuan ini. Jadi yang disentuh oleh Tuan Fungsi tadi betul lah. Kita rasa kita menang, kita besar, tetapi sebenarnya hal-hal berkaitan dengan kesantunan ini perlu ditekankan. Itu saja bingkat ni Tuan Fungsi. Baik. Terima kasih Tuan Azizul kita pergi pada yang berikutnya, iaitu tentang apakah yang dikatakan sebagai kategori pelanggaran prinsip, kategori kesantunan ini ada prinsipnya lah, prinsipnya yang jelas, walaupun telah dibahaskan dengan berbagai-bagai teori, tapi kesantunan ni ada prinsipnya yang kukuh, yang saling menguatkan antara satu sama lain. Namun kesantunan itu perlu juga dibaca seiring dengan budaya lah, kerana mungkin sesuatu yang santun di dalam sebuah bangsa
mungkin kurang santun dalam sebuah bangsa yang lain. Okey. Baik. Apakah yang dikatakan sebagai kategori pelanggaran prinsip dalam kesantunan bahasa ni? Terima kasih Tuan Musi. Jika kita lihat teori-teori barat, dia mengkategorikan beberapa lah kategori namun disesuaikan dalam konteks masyarakat Malaysia. Masyarakat Melayu ni saya kemukakan ada 7 prinsip utama lah yang perlu diberikan perhatian. Dan juga dalam media sosial ini, khususnya kalau kita melibatkan politik ke blog politik, perkara ini perlu diambilkan perhatian. Pertamanya ialah gelaran tidak santun kepada individu. Kita tolong, jangan kita praktikkan ini. Contohnya kita menggunakan memanggil gelaran yang tidak baik kepada individu. Ini dalam bidang politik, blog politik ada banyak. Kita tak gunakan tu. Maksudnya, saya tak nak bagikan contoh. Tuan-tuan boleh tengok sendiri apa yang ada di laman di media sosial berkaitan dengan pemanggilan individu ni. Sebaiknya kita dalam konteks kesantunan kita gunakan panggilan hormat yang tepat. Kalau kata yang amat berhormat, yang amat berhormat, yang berhormat, yang berhormat. Kalau yang berbahagia, Datuk, ataupun itu dengan jawatan. Kalau dengan kekeluargaan, kalau kata dia abang, peringkat abang ke, abang Uda ke, abang Long ke, abang Cik, kita guna, walaupun perhubungan tu dalam kalangan adik-beradik, kita boleh gunakan juga dalam konteks inilah, konteks ini. Kemudian keduanya, gelaran tidak santun kepada institusi atau organisasi. Kita tidak boleh memanggil ataupun dalam media sosial ni orang kata tidak menggunakan institusi atau panggilan organisasi dengan tepat. Kalau malahan kita menyindir-nyindir pula, contoh dalam parti politik ke, kita memanggil nama-nama yang tidak baik dalam organisasi, media, kita gunakan nama rasmi yang betul. Dalam kalau kata nama pertubuhan politik tu atau nama organisasi, gunakan ejaan yang penuh ataupun singkatan yang diiktiraf. Jangan kita gunakan singkatan-singkatan yang tadilah menimbulkan kekecewaan, menimbulkan keresahan. Nanti kita akan tengok kesan dia apa. Kemudian ialah yang ketiga, tadi dah dua, satu dengan gunakan masa tidak santun kepada individu, menggelar individu. Keduanya tidak menggelar perkataan tidak baik kepada organisasi. Ketiga ialah menyamakan manusia ni dengan haiwan. Ataupun manusia dengan haiwan dan makhluk yang tidak baik. Ni bolehlah sebut hantu lah, jembalang lah kita cakap. Syaitan lah kan. Lepas tu dengan haiwan. Kita memanggil, menyamakan. Ini pun satu yang tidak baik lah. Kita sebagai hakikat kemanusiaan ni, kita gunakan menyamakan manusia dengan haiwan. Berbalik pada tadi kan, hierarki Maslow yang keempat tadi, manusia ni insan yang perlu dihormati, dipanggil dengan nama yang mulia, dah 3. Yang keempat ialah pelanggaran dari segi kita menyebut manusia ni ataupun dalam media sosial ni, tulisan kita ni kita tulis berkaitan dengan anggota badan hasil daripada anggota badan, najis lah, apa benda yang tidak baik lah. Itu yang keempat. Yang kelima ialah sifat dan kelakuan manusia. Kita maki hamun, mencarut, berdasarkan kelakuan dia. Contoh dah boleh tengok lah dalam kamus. Kalau dalam kamus tu kita lihat dengan kata cacian, kata makian, dia ada label di situ, tuan-tuan boleh tengok apa maksud dia. Yang keenam ialah penyamaan manusia dengan objek. Ini bolehlah saya sebutkan, boleh sebutlah. Contoh kita kata kau ni macam sampah lah, kayu, ampas, macam kita kata orang tak guna kan, tak boleh. Benda ni kita tak boleh gunakan. Sebab baik gunakanlah bahasa yang penuh sopan dan santun. Cuba, memang bukan kata cuba elakkan, kalau boleh kita elakkan. Khususnya apabila kita berbicara dalam soal yang urusan rasmi. Urusan tak rasmi pun perlu kita utamakan kesantunan bahasa ni, apalagi urusan berkaitan dengan urusan rasmi. Jadi dan 6 kategori, dan terakhir ialah penting keagamaan dan perkauman. Tujuan, tolong jangan sentuh dan tidak boleh disentuh dalam konteks kita hidup bermasyarakat ni. Kita menggunakan kata-kata mudah untuk kafir, laknat,
murtad dan perkataan-perkataan dari segi agama ni kita kalau boleh jangan gunakan sebab bukan autoriti kita untuk menyatakan hal ini kepada pihak tersebut. Kalau ada autoritinya yang betul tu itu urusan berkaitan ada undang-undangnya, ada kewibawaan autoriti dari segi organisasinya. Yang kita ni sebagai pengamal media sosial ataupun pengguna media sosial kita tidak boleh menggunakan perkataan agama ini semena-mena. Jadi 7 kategori ini dianggap satu pelanggaran ya apabila kita telah menggunakan inilah perkataan-perkataan tersebut. Jadi tolong tuan ambil perhatian bahawa elakkan penggunaan dari segi 7 kategori ini. Sebab nanti kita akan lihat apa kesan dia yang boleh timbul atau boleh yang kita perolehi daripada bila kita melakukan pelanggaran tersebut. Ingat 7. Terima kasih Dr. Azizul ya. Baiklah, kalau dilihat dari sudut kesan ya, bila dah berlaku pelanggaran ni tentulah ada akibatnya ya. Akibat daripada pelanggaran disiplin ni. Kalau dari sebabkan media sosial ini sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Prof. Datuk Seri Awang tadi, sesiapa saja boleh menggunakannya, melayarinya. Okay? Tidak ada nak buat media sosial pun tak perlu mohon pada sesiapa. Okay? Jadi dari segi kawalan tu memang agak sukar lah, kecuali kawalan ni yang bersifat kendiri. Kalau masing-masing ada etika yang diterapkan dalam diri masing-masing, mungkin kawalan tu ada. Tapi kalau tidak ada yang kawalan kendiri ni, dibimbangkan kawalan ni akan lebih merebak, menjangkit dan mungkin akan lebih teruk dari masa ke masa. Jadi apakah kesan pelanggaran prinsip kesantunan ini kalau pada pandangan doktor? Terima kasih Tuan Fungsi. Tadi dah ditegaskan oleh yang baga Prof. Datuk tadi, kita boleh seolah-olah macam mudah lah kita nak masuk media sosial ni, siapa saja boleh jadi kata keyboard warrior bahasa Melayunya. Kita gunakan sebagai wira papan kunci lah. Kerana dia lah yang hebat di media sosial. Tetapi ada kesan dia. Dalam masyarakat Melayu pun juga telah mendidik kita bahawa orang Melayu ni sangat mementingkan kesan apabila sesuatu perkara tu telah dikeluarkan. Kita tak boleh tarik balik. Seperti bahasa telajak perahu dapat diundur. Telajak kata buruk padanya. Itu maksudnya bila kita dah sesuatu tu dah kita kemukakan, kalau sempat padam tu okey lah. Kalau tak tu pun, kalau ada orang lain tu kita kena bersedia. Apa kesan itu? Yang pertama ialah konflik. Tak boleh kita nafikan konflik tu. Konflik tu boleh terjadi pada individu dahulu. Kita kecil ni individu lah. Tadi pun Tuan Pusi pun kata seolah-olah kita dah menang dah. Kita rasa aku dah hebat lah. Tadi dah dapat dah kita tu tulis tu. Tetapi kesan itu pada individu tu kepada hubungan kekeluargaan, hubungan rakan sekerja, rakan sekuliah, rakan orang kata walaupun kita rasa kita rapat dengan jiran, itu pertama kesan dari segi individu. Kemudian mungkin dari segi masyarakat tadilah. Masyarakat kita, komuniti kita, taman kita, dan mungkin kita lepas ni dalam media sosial kita dah bergaduh, dah jadi hilang keharmonian masyarakat setempat. Dan ketiga yang paling kita bimbang ialah kesan terhadap kesejahteraan masyarakat majmuk kita itu sendirilah, keharmonian kaum dan agama. Ini yang paling kita bimbang. Kesan ini akhirnya boleh menimbulkan kehancuran negara kita, pembinaan negara bangsa yang kita bina ini. Kita tak nak kerana tiada kesantunan dalam media sosial ni,
hancur sebuah peradaban yang negara bangsa yang sedang kita bina ini. Dan itu yang pertama. Keduanya, kita tidak dapat lari juga daripada tindakan undang-undang. Bila kita tulis tu, oh sedap, seronok, kita dah tulis, apa yang kita tulis, rupanya ada menyentuh peribadi seseorang. Sekali kalau tindakan boleh diambil, mungkin dia akan menyaman kita, fitnah, dan menggunakan kata-kata yang jelek, tindakan undang-undang. Kemudian mungkin juga boleh diambil tindakan oleh tadi yang Belaga Datuk Seri pada sebut berkenaan dengan SKMM, badan yang mengawal apa berkaitan dengan komunikasi media sosial ni. Jika ada pelanggaran itu jelas, pihak SKMM boleh mengambil tindakan, tapi dan juga pihak berkuasa Pasukan Polis Diraja Malaysia boleh mengambil tindakan. Itu kesan kedua, maksudnya janganlah sewenang-wenangnya atas dasar tadilah keseronokan kita gunakan bahasa ni tadi, tak apalah, guna bahasa je dalam media sosial ni seronok. Ini satu pandangan lah saya terbaca. Orang tu dia cukup berhemah apabila bercakap di luar. Dia cakap dengan kawan secara temu fizikal, dia sangat berhemah. Tapi bila dia pegang je papan kekunci ni, dia berubah dah. Jadi jangan kita ingat apa ada kesan dia. Kesan dia tadi, yang kedua tadi adalah berkenaan dengan tindakan undang-undang mungkin dia ambil. Dan yang ketiganya kita lihat dari aspek yang besar tadi lah, dari segi yang dikemukakan oleh Belaga Prof tadi pun untuk membina tamadun bangsa yang tinggi. Bagaimana keadaan negara kita apabila misal kata daripada luar tengok, ini ke masyarakat kita yang selama ni dikatakan satu bangsa yang ini berbudi bahasa tinggi, menghormati tetamu, tetapi menggunakan bahasa yang sangat tidak baik dalam tidak santun di dalam media sosial. Jadi semalam saya dapat fakta daripada pembentang Kertas Kerja, bahasa Melayu ialah bahasa yang ke-10 paling popular di dunia. Ada lebih kurang 6,000 bahasa di media sosial. Termasuk di media sosial. Jadi bayangkan ke-10. Orang kata bukannya calang-calang bahasa ni, tapi apabila digunakan, diwahanakan dengan tidak baik, dengan tidak santun, apa gambaran masyarakat dunia lain. Hampir dekat 300 juta yang menggunakan bahasa ni. Hampirlah 250 ke 300 juta. Bayangkan jenis bahasa yang digunakan ni. Jadi image ini perlu dipelihara dan ialah 335 ni perlu diambil perhatian. Khususnya berkaitan dengan kesantunan bahasa dalam media sosial. Terima kasih Tuan Musi. Baik, kalau yang ke-10 lagi 9 bahasa lagi tu, bahasa Melayu yang ke-10 katakan. Yang lagi 9 tu macam mana sambutan terhadap bahasa yang ke-9 bahasa ni? Adakah macam bahasa Melayu juga ke ataupun macam mana? Maksudnya dari segi 9 tu bahasa luar negara lah. Bahasa negara, Antarabangsa, kita yang ke-10 di dunia. Bahasa yang popular di dunia. Jadi itulah menunjukkan image bahasa Melayu tu tinggi lah di dunia ni. Baik, kita dah dengar tadi kesan terhadap pelanggaran prinsip kesantunan ini. Banyak kesannya. Kalau yang paling kalau boleh, penguasaan undang-undang ni salah satu langkah yang orang pun tak naklah berdepan dengan undang-undang. Sekiranya setiap warga ataupun rakyat boleh menanamkan rasa cinta terhadap bahasa ini, khususnya aspek kesantunan ni, mungkin aspek pelanggaran undang-undang itu tidaklah sampai ke tahap perlu tindakan undang-undang. Tapi nak menimbulkan kesedaran ni bukan mudah lah dengan bilangan rakyat yang ramai. Ini khusus di Malaysia lah, bilangan rakyat yang ramai. Lepas tu lagi dalam tu ada macam-macam pecahan pula tu. Ada yang rakyat, mana ada bangsa, lepas tu ada agama. Okay. Tapi sebenarnya tu semua tidak boleh dilihat sebagai penghalang lah. Kerana selagi mana kita berada di tanah air ini, rasanya kesantunan ini tak boleh dipisahkan
daripada jiwa kita. Kalau boleh Dr. Azizul boleh terangkan apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan bagi meningkatkan kesantunan dalam bahasa ni. Terima kasih Tuan Musi. Ini sebenarnya itulah bila kita sebut saja soal penguatkuasaan undang-undang, kita dah rasa gerun lah orang kata. Dan tuan-tuan dan puan-puan pun bila kita terbaca dalam media pun kita akan lihat saman untuk berkaitan dengan ini bukan main-main, bukan orang kata RM20, RM30 main saman. Ratus ribu main malahan ada peringkat juta. Itu dah soal lain lah. Kita tidak boleh sentuh lah berkaitan dengan undang-undang. Cuma kita sebagai ialah khususnya di kalangan di hadapan ini pun dengan mahasiswa, pertamanya kita sendirilah, individu itu sendiri perlu mempunyai tekad. Pertamanya dia tahu apa kesan dia, kenapa kategori itu tak boleh dilanggar. Dan tuan-tuan perempuan ni lah generasi muda harapan bangsa kata, yang perlu menyebarkan hal-hal ini dengan rakan-rakan. Kita sendirilah sebagai tadi kita kata bila kita pegang je papan kekunci kita dah jadi lain lah. Jadi lepas ni kita boleh tukar, mungkin kita menggunakan bahasa yang santun, dengan dakwah kita menggunakan bahasa yang baik. Tadi mungkin akan mempengaruhi rakan-rakan kita dalam kalangan yang bangsa lain, agama lain, dia menunjukkan keharmonian kita. Itu pertama diri sendirilah. Kita perlu berubah, bersedia untuk berubah. Dan keduanya, yang ni daripada anak kecil lah, maksudnya peringkat kalau kata masa peringkat persekolahan, khususnya peringkat sekolah rendah atau sekolah ibu bapa lah, boleh memainkan peranannya, maksudnya menasihati. Kita faham keadaan sekarang kita susah untuk mengawal media sosial ni. Kadang-kadang kita ketinggalan berbanding dengan anak kita. Kita tak ada Facebook, dia ada Facebook. Kita tak ada Instagram, dia ada Instagram, tapi kita boleh memberikan nasihat, panduan. Sebab teknologi ini terlalu cepat untuk pantas, dan generasi ini perlu diberikan nasihat, diberikan panduan, teguran dengan berhemah. InsyaAllah lama-lama akan dapat menghasilkan satu bentuk penulisan ataupun dalam media percakapan, perbualan kita seharian, khususnya dalam media sosial ini, menggunakan bahasa yang santun lah, kesantunan. Itu dari segi peringkat beberapa, dan guru juga memainkan peranan lah. Guru perlu menasihati, memberi teguran, memberi panduan dalam, tidak mustahil kategori ini boleh digunakan dalam pengajaran, dalam pengajaran bahasa jangan langgar ni contohnya ni bila disebarkan peringkat sekolah, bukan pengajian tinggi dan seterusnya, masyarakat. Jadi perkara ini dapat dikawal lah. Guru memainkan peranan, memberikan nasihat pengajaran tentang kesantunan berbahasa. Kemudian dalam konteks ini, tokoh-tokoh besar, tokoh agama, tokoh politik, tadi ada juga disentuh oleh bagi Prof. Mereka ni lah sebenarnya yang berwibawa, yang boleh memberikan teguran, memberikan nasihat kepada kita lah, masyarakat. Dan kita akan lebih menerima nasihat, pandangan daripada tokoh-tokoh yang mempunyai kewibawaan lah, dari segi agamanya, dari segi politik, dari segi kepimpinan dalam masyarakat. Jadi itulah menunjukkan bahawa elemen tersebut penting, dan DBP juga memainkan peranan yang penting, khususnya macam DBP menyediakan prasarana. Kita sediakan buku, bahan rujukan, panduan kesantunan berbahasa, panduan kata sapaan, panduan menggunakan bahasa yang sopan di tempat awam, di dalam urusan rasmi, penulisan dalam dokumen rasmi itu ialah prasarana. Tadi tu cerita pasal kempen, cerita pasal nasihat. Yang ni prasarana, maksudnya bahan tu ada. Jadi bahan-bahan tersebut boleh jadikan rujukan tambahan. Jadi sampai baca ada nak menulis surat rasmi, dalam laporan, minit mesyuarat, yang ditulis oleh pakar-pakar bahasa. Yang pakar termasuklah bagi Datuk Prof. Ansarian. Saya pun ada hadir beberapa bengkel lah yang diajarkan oleh DBP ni. Memang banyak maklumat yang diketengahkan dalam bengkel-bengkel tu. Cuma yang dari segi yang kata dia tidak pergi lebih jauh lah. Pada
kita bahasa ni lihat kepada siapa yang berminat, dia akan ambil berat lah. Siapa yang rasa siapa yang rasa dia dilibatkan secara dekat dengan bahasa, sebagai contoh macam kami mengajar kan bahasa. Tapi sebenarnya bahasa ni patutnya bagi semua. Jadi rasanya kalau nak dipikulkan kepada DBP sahaja, saya ingat DBP ni kalau tambah 100 staff lagi pun belum tentulah boleh okey, boleh mengatasi masalah ini. Sebenarnya macam mana nak timbulkan kesedaran tu, kesedaran bahasa Melayu ini dah diajar. Kalau dah sampai ke peringkat universiti, belajar di universiti awam ni, sekurang-kurangnya dia telah melalui lebih kurang 6 tahun, 13 tahun kot, campur prasekolah, rendah dan menengah, lepas tu sampailah ke peringkat di bangku universiti. Jadi bahasa Melayu tu telah dilalui belas tahun ya. Itu secara formal, yang tidak formal lagi. Tetapi masih lagi ada kelompangan lah, kelompangan dari sudut amalan ni. Kalau nak saya tengok bengkel DBP yang hadir tu, yang memang minat, okay. Bila dibuka peluang untuk bertanya tu, soalan-soalan pun memang menarik lah soalannya. Tapi alangkah moleknya kalau turut disertai oleh oleh rakan-rakan daripada bidang yang lain juga lah. Okay, teruskan Dr. Apa yang diperkatakan oleh bagi Tuan Pengerusi itu sangat tepat. Kata kadang-kadang kita beranggapan bahawa bahasa ni hanya sekadar belajar bahasa je. Orang yang bidang bahasa je yang perlu menggunakan bahasa dengan kesantunan ni. Contohlah dalam Malaysia, tak apa saya bidang lain. Tetapi hakikatnya itu tadi saya terangkan tadi, bahawa sebenarnya bahasa ni meliputi semua aspek kehidupan manusia. Kita nak berurusan jual beli menggunakan bahasa, urusan berkaitan dengan ketuhanan pun dengan bahasa, komunikasi dengan rakan seharian kita dengan keluarga pun bahasa. Jadi aspek bahasa ni memainkan peranan penting dalam seluruh kehidupan kita. Terutama bagaimana kita nak, orang kata muda ni sekarang ni kan, dia kata apa, pick up line, ayat cinta lah, menggunakan bahasa juga kan. Kita boleh gunakan, kita tak boleh terus dari I love you, saya sayang awak, kita boleh gunakan pantun. Bagaimana tidak diikat kain batik sama sujinya, bagaimana tidak diingat orang baik bahasa budinya. Buah rambai dalam peti, lazat cita pula rasanya, pandai sungguh mengambil hati serta dengan budi bahasanya. Cuba kita bagi mahasiswa lah kepada mahasiswi. Jadi menunjukkan bahawa elemen bahasa ni bukan saja hanya untuk orang bahasa saja, sekelompok kecil, tapi yang dikatakan oleh Tuan Pengerusi tadi betul lah, sebenarnya melibatkan semua aspek kehidupan manusia. Terima kasih. Ya, ada lagi yang cadangan-cadangan untuk meningkatkan kesantunan bahasa ini. Kalau kita pelajar di hadapan doktor sekarang ialah para mahasiswa dan mahasiswi lah. Yang latar belakang mereka ini ialah pengajar Islam. Bidang khususan pula dakwah. Bagaimana bahasa ini perlu digerakkan seiring dengan dakwah ini supaya bahasa itu tidak dilihat sebagai kadang-kadang dakwah ni ada rukunnya lah. Ada rukun, macam rukun solat juga lah, rukun dakwah ni pun ada rukunnya. Saya rasa bahasa ni mungkin masuk dalam wasilah lah kot, dalam wasilah dakwah. Tapi kadang-kadang ada yang berpandangan wasilah ni itulah wasilah kan, media sosial tu sendiri lah wasilah.
Tapi bahasa tu tak dilihat sama pentingnya dengan dengan wasilah-wasilah yang lain ni. Ya, pandangan Doktor, apakah inisiatif-inisiatif yang boleh diambil oleh para mahasiswa dalam hal ini? Sebagai mahasiswa tadi saya dah sentuh lah, pertamanya mahasiswa ni berperanan sebagai tadilah rakan golongan yang berpendidikan tinggi, ya. Itu peranan yang pertama. Keduanya mungkin nanti jadi guru. Akan jadi guru ni bukanlah kata guru mesti kita pegang jawatan guru secara formal. Kita sebab atas kita jadi memegang berkhusus bidang Islam ni khususnya ni, dan juga mahasiswa ni dianggap sebagai pemimpin lah. Mereka sebab jadi guru, segala apa yang diberikan nasihat dan pandangan tu sebenarnya dipegang, bukan cakap kosong daripada tentara perempuan ni, khususnya generasi muda ambil pendidikan. Dan saya amat tertarik apa yang disentuh oleh Ustaz tadi, dakwah tadi, bahasa ni salah satu alat. Dakwah ni bahasa bukan saja bahasa yang betul dari segi intonasi, dari segi penyampaian. Saya dan soal dakwah ni, ada manusia atau ada insan yang dia suka secara halus, lembut, cakap lembut-lembut kan, begitu supaya masuk dalam sanubari dia, apa yang disampaikan tu, dakwah yang disampaikan tu. Tapi ada juga kategori yang orang manusia yang suka keras, menyampaikan dengan tegas dengan apa, tetapi tetap menekankan elemen kesantunan. Itu semua dari segi gaya penyampaian saja, tapi hakikatnya dari segi bahasa tu tetap menggunakan bahasa yang santun. Sebab manusia ni pada saya dia lebih tertarik mendengar dakwah tu daripada bahasa yang lemah santun. Dia terus masuk dalam sanubari dia, dan benda tu akan kekal dalam kepala dia, berbanding kadang-kadang biarlah mungkin ditegur dengan secara yang tidak santun. Saya nak sebutlah, kalau dari segi dakwah kita, ahli-ahli dakwah kita, ada beberapa tokoh yang bila kita dengar, ya Allah Tuanku, inilah sampai apa yang dia cakap tu, hingga kadang-kadang kita berubah dasar-dasar apa yang cara penyampaian ustaz atau tokoh agama tersebut. Itu pandangan saya. Baik. Kita pihak majlis bersuka cita untuk membuka peluang jika ada soalan daripada para peserta yang dalam ruang ini untuk diajukan kepada Dr. Azizul. Dr. Khazri. Boleh. Silakan. Terima kasih Dr. Azri dan terima kasih Dr. Azizul atas perkongsian bagaimana kita nak mengangkat martabat bahasa Melayu khususnya dari sudut kesantunan dengan menggunakan media sosial. Barangkali bukan sebagai soalan kan, barangkali sebagai pandangan yang mungkin dalam pandangan itu ada soalan yang relevan tentang topik kita pada pagi ini. Satu, bila melihat psikologi warga maya ini, warga maya yang barangkali ada bersifat extrovert ataupun introvert begitu kan, yang berani cuma berani di hadapan skrin misal kata kan, tapi tidak berani berhadapan secara langsung begitu kan. Ini bagi saya adalah realiti yang ada kan, realiti yang ada. Tidak kira di mana peringkat sekalipun, sama ada peringkat pelajar ataupun di peringkat barangkali pimpinan pun barangkali ada begitu kan. Dan dia berkaitan tentang bagaimana kita nak menginsankan manusia itu dikala kita bercakap tentang menginsankan teknologi dalam satu keadaan ataupun humanizing teknologi. Saya teringat ada satu artikel yang saya baca bila diulas, seseorang itu ditanya apakah teknologi yang perlu saya kuasai untuk masa hadapan, terutama dari segi karier dia ataupun kerjaya dia kan? Menariknya jawapan yang diberikan ialah dia kata lupakan teknologi sebab kita tak mampu untuk mengejar teknologi itu
Sekarang kita dengan media sosial, TikTok, apalagi Twitter kan, ini generasi muda. Kalau generasi muda, Facebook ni bagi saya sudah ketinggalan lah kan. Anak saya sendiri pun tidak ada Facebook kan. Kita je orang tua-tua ni Facebook kan, begitu kan. Tapi dengan Twitter kan, kita melaut anak kita, sempat dia berselfie ataupun mengambil gambar sendiri dan terus upload ataupun memuatkan cerita dia. Mak dan ayah datang datang jumpa adik hari ni, dia katakan. Terus dia laporkan ke warga maya, begitu. Kembali kepada soalan tadi kan, bila apakah teknologi yang perlu saya kuasai, menariknya jawapan itu ialah dia kata lupakan teknologi itu sementara, tetapi yang perlu difikirkan ialah keperluan manusia itu kan. Apakah keperluan manusia itu dari segi psikologi dia, segi emosi dia kan. Di sini saya terfikir apakah keutamaan kita dalam kita, adakah kita perlu mengejar kemajuan teknologi itu, terutamanya yang dikatakan oleh Profesor Datuk Seri Awan Sarian tadi kan, media sosial mengambil tempat media tradisional atau konvensional itu, ataupun kita kena memulakan satu langkah-langkah yang agresif untuk menginsankan manusia itu sendiri sebagai pengguna media. Barangkali itu satu cabaran lah, barangkali DBP atau guru-guru. Yang ini yang saya melihat ada kelompongan di sana sini, dikala kita begitu gairah untuk memajukan teknologi ini sehingga melupakan unsur insan, unsur adab kan, begitu. Sebab bahasa insan dengan bahasa mesin barangkali berbeza lah. Itu pertama. Yang keduanya, perkembangan kita kata bahasa atau penulisan indie ini kan, indie yang kalau DBP boleh mengawal lah dengan perkembangan penulisan indie ni, ialah DBP menggalakkanlah penulisan yang baik, menggunakan tata bahasa yang baik, tetapi indie ni dia ada pandangan dia, dan cuma mungkin kita boleh dekati. Mungkin idea dan pandangan golongan muda ni kita tak boleh tolak, tetapi kita boleh beri pendekatan yang agak, orang kata, situasi menang-menang. Ya, segala apa yang hasrat golongan muda ni nak disampaikan tu sampai pada golongan muda tadi. Ya, betul. Kita tak guna lagi, kita nak mengurat ke apa, kita tak guna kalau surat-surat lagi hantar, tak ada dah. Tapi kita gunakan teknologi, tapi masih lagi dengan menggunakan tadilah bahasa. Maksudnya kita cuba cari pendekatan tengah lah, pendekatan menang-menang. Maksud yang hendak disampaikan itu boleh pihak penulisan indie ni, dan masuk pula dengan elemen dakwah tadi tu, khususnya pengajaran Islam ni, untuk mencari titik temu lah apa yang cuba. Yang pentingnya hasil tu, hasil matlamat itu apa, untuk kata nak menerbitkan buku tu apa matlamat dia. Mungkin ada nak membentuk jati diri golongan muda, tetapi dia tak secara tersurat. Mungkin ada yang tersirat di belakang tu yang cuba kita tonjolkan. Okey, yang ketiga, sentap. Inilah ada sekarang ni kuliah sentap, ada apa, sikit-sikit je sentap kan. Tadi kita balik pada asal lah, kita rasa dah sampai dah, dah sentap dah tadi, dah bagi tadi, dah sentap dah, kita dah menang dah. Tapi hakikatnya tu, dia akan memikirkan pula nanti, apa nanti saya nak bagi dia sentap lah nanti. Saya tak tahu kuliah dekat universiti ni sentap ke tak ada. Dia kena, ada exam kat ujung tu. takut dia sentap masa exam nanti, masa peperiksaan nanti. Jadi macam tu lah. Kaedah itu merupakan kaedah penyampaian tadi lah saya cakap tadi. Ada orang suka sampai tu dengan lemah lembut, ada orang dia kena, orang kata jerakah sikit, terkejut kan, baru dia bawa solat baru dia okey. Kalau kita hendaklah sembahyang berarti mungkin ada orang dia boleh terima, tapi itu semua intonasi dan gaya je, tapi tetap dengan sopan. Yang tadilah berdasarkan elemen tadi. Itu semua ialah cara penyampaian, intonasi, pendekatan, tetapi elemen kesantunan bahasa ni tak boleh ditinggalkan. Tu je lah maksudnya. Okey. Terima kasih. Ada soalan lagi daripada para mahasiswa dan mahasiswi?
Ni modul komunikasi ni Dr. Zul ya. Dipersilakan saudari. Perkenalkan nama Dr. Azizul nak kenal ni. Uh, Assalamualaikum. Nama saya Firsha. Saya ada satu soalan untuk doktor. Penggunaan satira ni banyak digunakan di dalam media sosial oleh beberapa lah figura umum ataupun public figure yang terkenal lah. Atas alasan untuk memberikan kesedarannya terutamanya dalam bidang politik. Jadi menurut pandangan doktor, Itu saya yang mendebar nak menjawab. Ini soalan pula yang apa ni berdebar. Menurut pandangan doktor, penggunaan satira ni lebih banyak membawa kepada kesedaran kepada pengguna media sosial ataupun lebih kepada ancaman kesantunan bahasa tu. Itu saja. Terima kasih. Ini dapat juga lah, dia bukan soalan yang saya dapat fahami. Satira tu pada saya lebih kepada cerita yang jenaka lah, politik menggunakan orang kata ungkapan lelucon itulah kadang dia menyentuh juga peribadi seseorang, mungkin dia tak sebut nama secara langsung tapi itu mungkin kita balik pada tadi lah, itu kaedah. Kita tak boleh tolak kaedah tu untuk memberikan kesedaran dari segi kita nak dakwah pada individu, pada masyarakat. Tetapi pendekatan macam saya sentuh dari segi aspek bahasa je. Bahasa itu, kesantunan bahasa itu perlu dikekalkan. Kita boleh satira tapi tak perlulah kita sampai nak maki amun, memanggil individu dengan gelaran yang tidak baik. Berasa tadi tu, memanggil menyamakan manusia dengan gelaran binatang. Itu sesuatu yang orang kata asas. Selagi tidak menyentuh hal-hal tersebut, misalnya kata Rasulullah zaman-zaman Nabi pun dia ada cerita-cerita yang boleh kita ketengahkan tetapi tidak menyentuh pun hal-hal berkaitan dengan 7 elemen tersebut lah. Jadi saya harapkan ini salah satu wahana yang kita tak boleh tolak. Jangan gunakan satira dalam berdakwah, dalam menggunakan politik. Kita tak boleh buat yang tu. Tapi kita hanya boleh memberikan, okey ini baiklah, ini cara tuan untuk berdakwah atau memberikan pandangan, tetapi elemen kesantunan bahasa itu tidak ditinggalkan. Menjawab hilang dah apa ni tadi apa gemuruh tadi. Okay, soalan yang lain. Ya, dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doktor. Nama saya Tarmizi. Untuk apa berkenaan dengan kesantunan bahasa, tadi kita dapat tahu berkenaan dengan kesan tidak menjaga pertuturan bahasa khususnya dalam media sosial. Soalan saya, bagaimana pula pendapat doktor berkenaan dengan kesan kepada orang yang menjaga tutur bahasa akan tetapi tindakan ataupun janji yang dikemukakan tidak dilaksanakan? Bak kata orang, indah khabar dari rupa. Jadi pada pendapat doktor, apakah kesan kepada orang yang sebegini dan apakah kesan kepada bahasa kita itu sendiri? Itu je. Terima kasih. Ini dia kesan orang tu, dia santun. Dia santun tapi dia tak tepati janji lah maksud tuan. Dia soalan ni bahaya ni. Ada maksud tapi saya melihat dari segi aspek bahasa dari segi kesantunan itu boleh berjanji, itu boleh kita kategorikan sebagai semantik lah, maksud wacana tu secara keseluruhannya. Tetapi dari segi aspek kesantunan tu dia ada. Itu soal lain. Itu dah soal lain. Maksudnya kesantunan tu ada. Cuma dari segi janji tu apa, itu lebih kepada wacana ataupun semantik. Semantik tu ayat. Kita lihat apa maksud tu secara keseluruhannya dan wacana perbincangan misalnya kata apa yang dikemukakan itu secara meluas. Dalam konteks ini
dia tidak melanggar aspek kesantunan berbahasa, tapi mungkin dia melanggar aspek lain. Tapi dalam konteks bahasa Melayu ni yang kita tumpah pada hari ini lebih kepada aspek kesantunan berbahasa, tapi apa yang ditimbulkan oleh tuan tu mungkin kita boleh tengok pula dari segi maksud semantik secara keseluruhannya, apa yang cuba ditimbulkan oleh individu itulah yang menggunakan wadah itulah dalam media sosial. Maksudnya itu cara dia menyampaikan, cuma dari segi pencantuman bahasa okey, cuma yang lain itu perlu dilihat dari segi aspek lain. Terima kasih Tuan Maizi. Jika ada soalan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul bin Nur Faizal. Okey Dr. Azizul, soalan saya begini, bagaimana perubahan zaman boleh menyebabkan bahasa juga turut berubah? Kalau tengok zaman Piramli, zaman Hantuah, bahasa mereka menggunakan bahasa baku dan lebih tersusun. Jadi macam mana perubahan bahasa itu boleh berubah disebabkan perubahan zaman? Itu saja, terima kasih. Okay, soalan yang baik. Bahasa ni sentiasa berubah, evolusi. Bahasa ni bersifat evolusi. Bila kita tengok cerita Piramli, cerita apa, Gerimis ke saya lupa, Ibu, dialog tu berbeza dengan dialog yang cerita sekarang. Itu maksudnya perubahan, dan perbualan pun dari segi dahulu lebih menggunakan contoh kalau kata zaman Hantuah dulu bahasa klasik lah digunakan, dan kita menggunakan bahasa moden. Apa pun itu ialah perubahan dari segi aspek tata bahasa, dari segi aspek penggunaan intonasi, tetapi aspek kesantunan itu tak berubah. Kita tetap masih lagi memuliakan panggilan kalau kata pemimpin, tuanku, kalau kata orang kaya, orang besar, kita panggil Laksamana, tetapi kekal pada sekarang pun kita masih lagi panggil yang berbagai doktor, yang berusia doktor, yang apa ni, yang amat berhormat, yang berhormat. Jadi hal-hal ini orang kata evolusi tata bahasa semua tu tak berubah, dan yang berubah tu hanya segi penyampaian, dari segi tata bahasa, sistem ejaan. Dulu kita sebelum 1972 kita gunakan sistem ejaan Zabah. Kemudian kita gunakan sistem sistem ejaan Rumi bahasa Melayu. Itu perubahan bahasa, tetapi perubahan kepada kesantunan bahasa itu tak pernah berubah. Cuma generasi ni generasi berbeza, tetapi kesantunan bahasa itu tidak pernah berubah. Sebab manusia itu yang kata perubahan tu hanya zaman dia, tapi manusia ni tetap dengan hakikat keinsanan dia, dia tetap akan hidup berharmoni, berbagai kaum. Jadi saya harap menjawablah maksudnya. Maksudnya perubahan evolusi bahasa itu ada, tetapi kesantunan bahasa itu yang kekal. Okay. Ada lagi soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakri Farabi. Soalan saya senang je. Paling senang, pendek tapi susah nak jawab. Dia macam ni, dekat Malaysia ni kita berbilang kaum, tapi kebanyakannya kalau macam kat Malaysia ni, kita jumpa dengan orang Cina pun kita terpaksa bercakap English dengan diorang, dengan jumpa Indian pun cakap English dengan diorang. Adakah daripada pihak Dewan Bahasa ke apa untuk mengetengahkan bahasa Melayu tu sendiri untuk jadi bahasa utama? Sedangkan kita tahu bahasa ibunda kita memang bahasa utama kat Malaysia, tapi penerapan kepada masyarakat tu bila nak menggunakan bahasa Melayu tu lah. Yang dikemukakan oleh tuan tadi, Tuan Fakri, telah kita bicarakan dengan panjang lebar dalam simposium lah. Maksudnya sebagai satu generasi muda lah maksudnya, dan kepimpinan sekarang pun dah bersedia ke arah itu, iaitu kita mengutamakan bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan yang tinggi lah. Yang ditegaskan oleh Perdana Menteri pun, kita dapat pulangan bilion dari segi ekonomi
berkenaan dengan pelaburan dan yang amat berhormat Perdana Menteri menggunakan bahasa Melayu. Jadi soal mengatakan bahasa tu tak boleh berkomunikasi dengan orang rakan kita kaum lain, kita kena guna bahasa Inggeris ke, tak perlu. Kita masih berada di negara yang sama, kita gunakan bahasa kebangsaan. Malahan para pemimpin kita pun telah menggunakan bahasa Melayu apabila berjumpa dengan kepimpinan di dunia. Dan malahan apabila dalam simposium tersebut pun pakar-pakar daripada luar negara, daripada profesor dari luar negara menggunakan bahasa Melayu apabila menyampaikan hujah, menyampaikan pandangan. Jadi apakah lagi kita berada di negara yang sama ni, yang telah hidup harmoni, kita gunakan bahasa kebangsaan kita lah untuk berkomunikasi. Dan dengan penuh santun, tadi Tuan Pengerusi katakan, bila kita menunjukkan contoh yang baik, tersentuh hatinya, tidak kerana kekerasan ke ataupun secara tidak santun, tetapi tersentuh hati kerana kesantunan dan ketinggian budi yang kita sampaikan. Doktor, ada soalan yang dikongsikan oleh pelayar. Bagaimanakah Doktor memandang kursus umum yang wajib diambil oleh semua pelajar di IPT dalam memupuk budaya kesantunan ini? Kita faham dari segi kekangan mungkin ini lebih susah jawab pihak universiti lah. Mungkin jam kredit dia berapa, mungkin pelajar dah tertekan dengan silibus kan. Tetapi kita boleh masukkan elemen ni dalam pendidikan. Mungkin kita serapkan dalam, tadi ada kursus wajib, saya dapat maklumat daripada Tuan Pengerusi, ada kursus wajib berkaitan dengan bahasa Melayu. Mungkin tak perlu kita tunjukkan kesantunan bahasa satu semester, tak. Mungkin kita masukkan dalam salah satu kursus ataupun boleh dikatakan perlu diikuti. Mungkin lepas tu mungkin ada modul praktikal sikit ke kan, untuk lisan ke kan. Itu pihak pendidikan tinggi boleh memikirkanlah secara rincinya, tetapi elemen berkaitan kesantunan bahasa ni perlu dimasukkan dalam kata pendidikan ni lah, untuk pendidikan. Maksudnya daripada sekolah saya rasa dah kena masuk, kemudian dia peringkat tinggi, sebab ini penting. Sebab golongan muda ni lah yang bakal jadi pemimpin pada masa akan datang. Apabila tuan-tuan dan puan jadi pemimpin, menggunakan bahasa dengan hemah, dalam konteks ni media sosial lah, dalam mesyuarat, dalam menyampaikan pandangan, tidak tadi tuan-tuan dan puan dapat menyampaikan pandangan dengan baik, dapat bertanya soalan dengan baik, izinkan saya bertanya, itu kesantunan lah. Tak ada terus letak saya nak tanya angkat tangan kan, terus berdiri minta izin pengerusi, itu semua menunjukkan kepimpinan, sikap kepimpinan tuan-tuan dan puan ni pada masa akan datang. Dan orang kata kita mempunyai harapan cerah lah pada pemimpin masa akan datang. Terima kasih sekali Dr. Azizul. Sejuk hati ketua program. Muda ni kita kena Ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada, kita beralih pada yang kesimpulan daripada Dr. Kesimpulan ni apa yang saya sampaikan tadi, ni ialah bukan kerja lepas ni terus kita jadi orang yang bersantun. Lepas ni kita gunakan bahasa Melayu tinggi kan. Kita orang kata terus menggunakan bahasa tu, mengambil masa yang singkat lah, tak. Dia mempunyai latihan, keinsafan, dan apa yang saya sampaikan ni sendiri pun bukannya saya yang terbaik untuk menyampaikan ni. Kadang-kadang kita ni manusia memang orang kata dalam keadaan tertentu, kadang-kadang marah, terlepas juga benda ni. Tapi kita berbaliklah kepada ni, sebab dah cerita dakwah ni, terbaliklah pula kepada hubungan kita dengan Allah tadi tu, kita minta ampun lah. Tak ampun apa yang kita dah buat tu, manusia ni memang takkan lari daripada kesalahan. Bukanlah hari ni satu perkataan pun saya tutup lah, kalau itu boleh alhamdulillah lah. Tapi kalau keadaan terlepas tu, kita baliklah kepada fitrah kita. Keduanya tadi hablum minallah, hablum minannas lah. Kita minta maaf lah dengan apa yang telah kita rasa kita menang tadi, kita fikir balik tak menang.
Kita nak menang-menang situation, kita menang-menang situasi menang-menang, mungkin kita jumpa lepas tu. Tak maaf kan. Jadi kita tak apalah, tak nak minta maaf boleh. Tunggu raya. Ya setahun. Tu pun kalau jumpa. PKP dah 2 tahun tak jumpa. Jadi kita minta maaf lah sesama manusia balik. Memang sukarlah. Kan. Tapi mengambil masa yang lama lah. Maksudnya saya bercerita ni untuk diri saya sendiri dan juga untuk semua ni lah. Apa yang saya cuba sampaikan. Cuma saya lebih tumpuan kepada aspek bahasa tadi lah. Dan cuma adalah tadi kaitan dan semua pihak. Semua pihak, maksudnya tadi jangan ingat kita berbalik pada tadi, kita sebelum melakukan sesuatu tu kita fikir dulu. Oh, ini tindakan ni akan menimbulkan undang-undang, saya kata tindakan undang. Boleh juga menimbulkan kaum, ketegangan kaum. Ketiga, boleh juga mengecewakan, apa orang kata tadi, melukakan hati individu, hakikat keinsanan. Kita fikir benda tu dan jadikan, dan kesimpulan yang kedua, jadikan media sosial ni sebagai satu alat dia, Wahanab. Jadi bagi doktor ada betul program katakan perubahan tu terlalu pantas, kita tak boleh nak kejar kan, dan jangan kita tak boleh kejar tu, tetapi kita tetap mempunyai itulah jati diri dan kekuatan dalaman untuk memastikan kesantunan dalam bahasa Melayu ni dipraktikkan bermula daripada peringkat mahasiswa ni, supaya dia jadikan budaya lah dan amalan dalam hidup kita. Itu saja pandangan saya. Alhamdulillah, terima kasih atas ulasan yang begitu bermanfaat untuk kita semua, disampaikan oleh pertama bicara oleh Profesor Datuk Seri Dr. Awang bin Sarian, yang kedua daripada Dr. Azizul bin Haji Ismail. Nampak sekali pada hari ini para pelayar dan para mahasiswa yang hadir di dalam ruang ini begitu minat untuk mengikuti bicara ini. Saya rasa bicara sebegini wajarlah dianjurkan lagi pada masa akan datang demi mengukuhkan salah satu rukun dalam dakwah, iaitu wasilah. Bahasa ni ialah wasilah. Jadi insya-Allah dengan wasilah yang baik, maudhu' dakwah akan dapat disampaikan kepada golongan sasaran dengan baik juga. Untuk akhirnya, kami daripada saya selaku moderator dan mewakili Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih pada yang pertama Datuk Seri Profesor Dr. Awang bin Sarian, dan yang kedua Dr. Azizul bin Haji Ismail atas kesudian untuk memenuhi undangan daripada Pusat Kajian Dakwah pada hari ini. Pihak majlis mohon kemaafan salah dan silap sepanjang pengajuan program ini. Harapan kami ialah pihak DBP selaku pemegang taruh ataupun pihak berkepentingan yang paling utama dalam mengukuhkan bahasa Melayu di tanah air kita akan terus membantu institusi pengajian seperti kami ini. Mudah-mudahan anak-anak mahasiswa yang lahir ataupun yang bergraduan daripada UKM ni khususnya akan turut menaikkan atau melonjakkan bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya. Kita bersurai dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah.